Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke State Dinner Reception. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Jakarta setelah menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semalam berkenan berangkat ke State Dinner Reception yang berlangsung di Istana Negara Republik Indonesia. Performed by dancers forming lines. But more important, it is a great honor for my people and my country. The fact that you have made the effort to travel many miles to leave your important political and government. Juga hadir di resepsi tersebut ialah tetamu-tetamu luar negara yang lain. Resepsi tersebut turut diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Jakarta, Republik Indonesia setelah menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, berada di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengeratkan lagi jalinan persahabatan dan hubungan kerjasama yang erat dan mesra dalam pelbagai bidang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri oleh tetamu-tetamu luar negara yang lain. Sorotan keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengimbas kembali detik-detik bersejarah sepanjang majlis berlangsung.
Wakil Presiden Republik Indonesia. Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wahidi. Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China serta rombongan tiba di negara ini petang tadi bagi lawatan rasmi selama 3 hari. Mengelalukan ketibaan Tuan Yang Terutama serta rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Xiao Zhanghu, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza menerima sumbangan daripada Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam, Penjuru. Penyerahan berlangsung petang tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sumbangan berjumlah RM22,884 diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan daripada Datin Paduka Hajah Suraya Nuraidah binti Abdullah yang di-Pertua Penjuru. Sumbangan adalah hasil kutipan daripada pegawai dan kaki tangan hospital-hospital dan klinik-klinik kerajaan di seluruh daerah melalui kempen kutipan derma yang dijalankan oleh ahli-ahli penjuru. 19 Ketua Keluarga Mangsa Kebakaran Angin Kencang, Rumah Tidak Selamat dan Roboh menerima bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pemberian bantuan kewangan tersebut bertujuan meringankan kesusahan yang dihadapi oleh para mangsa.
Usaha kolektif melibatkan kaki tangan Barisan Hadapan dan pasukan pemprosesan data penting dalam memastikan maklumat yang dikumpulkan adalah tepat. Butirannya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama berita perdana. Kerjasama serantau yang teguh akan dapat memanfaatkan kepakaran kolektif, berkongsi amalan terbaik dan menjadikan ASEAN sebagai rantau yang lebih berdaya tahan. Selain itu, penyelesaian jangka panjang adalah penting untuk memulihkan semula ekonomi tempatan, membina semula sumber pendapatan dan memastikan kesejahteraan berterusan. Perkara tersebut dikongsikan semasa mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana ASEAN ACDM kali ke-45 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Mesyuarat berlangsung di The Empire Brunei Jerudong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Kolonel Bersara Muhammad Harith Rashidi bin Haji Muhammad Jamin, Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC. Tahun ini, negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah dan pengerusi bagi ACDM dan Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana AMMDM. Mesyuarat ACDM sebagai wadah untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu strategik serta membincangkan kemajuan semasa dan status perkembangan beberapa projek, program dan aktiviti. Mesyuarat dihadiri oleh delegasi ASEAN dari Organisasi Pengurusan Bencana NDMO dari negara-negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, Pusat Penyelaras ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Pengurusan Bencana, Pusat AHA dan Timor Leste sebagai negara pemerhati serta rakan dialog ACDM dari Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Ilmu seni kaligrafi Islam terus berkembang ke pelosok serantau. Melalui penganjuran Maharajan Kaligrafi Islam Antarabangsa Negara Brunei Darussalam 2024, ia dapat meningkatkan kesedaran umat Islam di negara-negara serantau dan antarabangsa terhadap kepentingan seni kaligrafi Islam dalam pelbagai aspek. Menurut Yang di-Pertua Persatuan Senihan Kebangsaan Malaysia, penganjuran pesta seumpama itu membantu negara Brunei Darussalam terus berkembang melestarikan seni khan Islam. Sebagai orang luar, bila datang ke Brunei ini, masuk saja ke Brunei, kita memang terasa hati itu. Bila tengok di airport, dia tulisan-tulisan Jawi begitu kan, hati kita sangat gembira dan ini saya rasa benda yang agak terkehadapan yang tidak ada di tempat lain adanya. Perkembangan sains dan teknologi, banyak kelas-kelas untuk mempelajari seni khat secara online dan bayaran pun secara online, tidak pernah bertemu dengan guru secara fizikal tetapi dapat dipelajari bahkan waktunya jauh lebih luas, tidak mengira pagi, petang, malam dan bahkan bukan saja di dalam negara tetapi di luar negara. Sekolah Ugama Anak-anak Pasukan Polis Diraja Brunei muncul juara pertandingan akhir kuis An-Najah bagi murid-murid darjah 6 sekolah-sekolah ugama senegara tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2024 Masihi. Pertandingan diadakan petang tadi di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Haja Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam. Pertandingan bertujuan melahirkan murid cemerlang di samping menambah kefahaman terhadap ilmu mata pelajaran agama serta memupuk semangat dan motivasi peserta. Pertandingan dianjurkan oleh Jawatankuasa Pemimpin Sekolah-Sekolah Agama Kawasan Brunei 1 dan disokong oleh Bank Islam Brunei Darussalam. Usaha kolektif melibatkan kaki tangan Barisan Hadapan dan pasukan pemprosesan data penting bagi memastikan maklumat yang dikumpulkan adalah tepat pada masanya, relevan dan berguna.
Selain itu, data yang tepat dan boleh dipercayai berperanan penting sebagai input dalam memacu kemajuan negara. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa perasmian bengkel sempena Hari Statistik Kebangsaan Pertama Negara Brunei Darussalam, data pentadbiran sebagai asas dasar yang berkesan. Dianjurkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, bengkel disertai oleh lebih 60 orang terdiri daripada agensi sektor kerajaan. Bengkel antara lain menekankan kepentingan membudayakan data yang kukuh bagi kepentingan penggubalan dasar yang berkesan. Bengkel diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Bahagian standard sukatan di bawah Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan telah diserahkan ke bahagian industri dan ekosistem perniagaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kementerian Kewangan dan Ekonomi memaklumkan semua operasi yang dikendalikan oleh bahagian tersebut di bawah Kementerian Kesihatan kini diambil alih mulai 1 September 2024. Bahagian tersebut kini dikenali sebagai Unit Standard Sukatan di bawah bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sehubungan itu, kaunter pembayaran bagi perkhidmatan kalibrasi di bawah Unit Standard Sukatan juga berpindah ke bangunan pejabat Unit Standard Sukatan di Kampung Anggrek Desa. Dalam usaha bagi memperkenalkan penerbitan kreatif digital, ilustrasi dan terjemahan, Persatuan Perpustakaan Negara Brunei Darussalam BLA menganjurkan seminar mengenai buku bergambar kanak-kanak. Diadakan selama 2 hari, seminar bermula pagi tadi di Universiti Brunei Darussalam. Seminar bertujuan memperkenalkan kesusastraan kanak-kanak Brunei di peringkat serantau dan antarabangsa selain memperkasa golongan kanak-kanak melalui bacaan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei melalui Darussalam Enterprise akan mengadakan Expo Produk Tempatan 2024 bersempena Pesta Disember Brunei kali ke-8. Expo akan diadakan selama 4 hari bermula 28 November hingga 1 Disember di Dewan 1 dan 2 Bridex Jerudong. Bagi pengusaha produk tempatan yang berminat, borang penyertaan boleh diperoleh dengan mengimbas kod QR di poster at localproductexpo.pn. Sebarang pertanyaan hubungi talian 24536666. Tarikh akhir penghantaran permohonan lengkap adalah pada hari Khamis, 14 November pukul 5 petang. Waktu kerja-kerja penyelenggaraan jejantas di Jalan Utama Brakas menuju pusing keliling Brakas berdekatan Sekolah Menengah Brakas diubah kepada malam ini. Berikutan itu, Jabatan Kerja Raya JKR memaklumkan separuh jalan di jalan berkenaan ditutup sementara mulai hari ini. Penutupan bermula dari pukul 10 malam hingga 5 pagi. Kasuka FC mengekalkan kedudukannya di puncak Liga Super Brunei setelah menewaskan Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei MSPPDB. Perlawanan berlangsung di Stadium Hasnal Bolkiah, Gadong. Kasuka FC berjersi kelabu membuka tirai jaringan pada minit ke-15 dan menggandakan gol pada minit ke-18. Perlawanan berakhir dengan keputusan Kasuka FC 2-0 MSPPDB.
Kejohanan badminton anjuran Persatuan Lun Bawang Murun Brunei menutup tiranya semalam dengan perlawanan akhir di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Dianjurkan sempena irau tepi padi, 4 kategori dipertandingkan iaitu kategori veteran lelaki, kategori terbuka lelaki, kategori veteran wanita dan kategori terbuka wanita. Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah kepada pemenang.